keuntungan hampir RM10,000 sebulan dalam bisnes online sahaja. Apa yang beliau buat sebelum ni, sebelum Forever Living sampai boleh dapat RM10,000 sebulan, nanti kita tanya dia. Pada tahun 2015, beliau mula mengenali dan menggunakan produk Forever Living atas sebab kesihatan. Antara insentif yang beliau capai setakat ini ialah walaupun hanya sebagai pengguna setia, merupakan 5 sisi Club Achiever sejak tahun 2017 sehingga bulan ini Mac 2021. Inilah kita kata istiqomah konsisten, okey. Local incentive trip 2 tahun berturut-turut ke Sydney, Australia yang sepatutnya beliau akan fly bulan 4 nanti. Alo Ambassador Bronze dan Silver pada tahun 2019 dan 2020 juga on track untuk 2021. Alhamdulillah. Selain daripada itu, speaker kita malam ini juga merupakan Solid Manager tahun 2019 dan Solid Manager tahun 2020 penerima piala di BO International Dinner. Selain daripada itu, beliau juga merupakan Eagle Manager Retreat 2 kali. Eagle Manager ke Bahamas Cruise dan juga tahun 2021 ke Phoenix, USA yang akan berangkat ke Phoenix pada bulan September nanti. InsyaAllah kita sama-sama doakan COVID ni ditarik daripada muka bumi. Kita doakan COVID ni hilang. Kita doakan satu dunia dah dapat vaksin dan semua orang boleh fly. Okey, hebat ke hebat? Siapa rasa speaker kita hebat hari ni? Bagi saya 9333. Dah masuk 933, kita dah panas, kita dah ready, speaker kita pun dah ready. Kita dengan bangganya, dengan sukacitanya menjemput Eagle Manager Shah Azmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengar ke? Okay, alright. Apa khabar semua? Sihat ke hari ni? Alhamdulillah. Dah makan ke belum ni? Harap semua dah makan dah ya. Kita kalau nak pergi kelas ni kena ni lah. Kena ready-ready lah makannya. Cuma apa yang kena ready sebelum pergi kelas, kita kena readykan pen dan kertas. Walaupun saya speaker, saya pun ready pen dan kertas. Okay, semua dah ready ya pen dan kertas? Right. Okay, sebelum saya mula, terima kasih kepada MC kita hari ini. Allah, hebatnya MC kita hari ini. Sangat santai. Memang dahsyat. Kita bagi tepukan kepada MC kita, CVM Abang Syarul. Alright. Okay, kita akan mulakan kelas. Kejap, tolong admit sesiapa. Co-host, minta tolong. Thank you co-host. Harap-harap boleh bantu saya hari ni. Jadi sotong hari ni. Banyak betul tangan. Jadi MC betul. Sesuai tak? Right. Okay. Kita akan mula. Saya start sharing class, sharing slide jap. Alright. Dia terhilang pula. Yap. Sekejap slide saya hilang lah pula. Alright. Bening terbakar dengan RTC. Betul, hari ini hari memancing untuk semua ya. Semua memancing dengan penuh kesabaran hari ini. Alhamdulillah, siapa yang dapat RTC hari ini, alhamdulillah, syukur. Tahniah kepada semua yang mendapat RTC hari ini ya. Tahniah. Okey, nampak tak slide saya? Kalau nampak, tolong bagi respon 1. Alright. Okey. Okay, ini adalah tajuk kita hari ini. Forever Best Friend. Siapa
kita punya best friend di Forever ni. Ataupun Forever best friend tu apa benda sebenarnya? Okay. Hari ni saya nak explain lah. Sebelum saya mulakan, siapakah Forever best friend tu? Saya nak perkenalkan diri saya dulu. Okay, nama saya Syarazmi bintu Limin. Boleh panggil saya Ash. Saya berumur 30 rosak pula. 30 pada tahun depan saya akan 40 macam tahu bulan. Tak adalah. Okey, saya berasal daripada Sarawak dan saya adalah eager manager di Forever Living. Sekarang ni adalah tahun kelima saya di Forever. Alright. Okey, ini adalah saya nak cerita sikit pasal pengalaman saya menggunakan produk di Forever ni. Okey, saya start guna produk Forever Living pada tahun 2015. Semua tahu kot. Ada orang baru tak kat sini? Sekejap saya tengok chat sekejap. Ke semua orang lama? Kalau orang lama dia semua dah tahu dah macam mana pengalaman saya kena Forever ni. 2015 tu produk pertama yang saya guna aloe berry nectar. Sebab apa masa tu saya ada masalah kesihatan, saya ada masalah kencing tak lawas iaitu UTI, urinary tract infection. Ada masalah kat situ. And then tahun 2015 ni merupakan pertama kali saya guna produk suplemen untuk detox. Sebelum ni memang saya tak pernah makan apa-apa suplemen. Ada makan sekali, itu pun untuk sebab saya berniaga, produk tu saya suruh pakai. Nak rasa lah macam mana nak rasa benda tu kan. Saya guna just untuk jual saja, bukan konsisten. Tapi di Forever Living ni kalau saya konsisten guna, sampailah sekarang lah saya konsisten. Okay, pada tahun 2015 tu, saya guna untuk sakit, lepas tu saya guna detox. Detox tu apa yang saya buat, saya makan Clean9, saya guna aloe vera gel dan juga Artixi. Kesan daripada penggunaan itu, ini kesan dia. Tengok tak? March 2016 tu. Ini kesan awal dia. Saya skin breakout. Ini antara satu healing crisis yang berlaku kepada diri saya pada bulan 3 2016. Saya ni, untuk pengetahuan semua, saya tak pernah ada sebiji jerawat pun sejak lahir. Bayangkan, sejak saya lahir sampai umur saya 30-an, di awal saya jumpa Forever ni lah, saya tak pernah ada sebiji pun jerawat tumbuh dekat muka ni. Bayangkan, saya tak pernah ada jerawat dan saya tak ada pengalaman langsung orang tanya jerawat tu macam mana, memang saya tak ada. Betul, ini saya tak tipu. Lepas saya consume Forever Living, saya buat Clean9, saya detox AVG dengan Artixi, keluar jerawat. Kau rasa? Macam mana handle kestresan tu? Memang saya masa bulan 3 2016 ni memang saya sangat stres sebab saya tak pernah jerawat tumbuh macam ni, sangat teruk sampai sini, pipi ni, dekat leher ni semua jerawat. Bukan jerawat biasa-biasa tau, yang merah-merah, bernanah, semua kat tepi ni. Saya lalui tu dengan perasaan yang sangat sedih, kecewa sebab saya rasa macam produk ni kenapa jadi macam ni. Teruk betul dia punya kesan. Healing crisis dia sangat teruk. Tapi saya rasa sebab saya tahu produk ni bagus. Sebab apa saya tahu produk tu bagus? Sebab apa? Sebab first time saya guna, saya dah sihat. So saya rasa saya kena consume produk ni konsisten, istiqamah sampai tengok hasil dia macam mana. Alhamdulillah, April 2017, 1 tahun 1 year, setahun saya guna produk tanpa berhenti, akhirnya kulit saya kembali kepada asal. Saya nak tanya orang kat sini, siapa yang sanggup tunggu setahun untuk dapat result kulit you makin okey, semakin sihat? Siapa kat sini sanggup? Kalau sanggup, tekan 1. Betul tu Emilia kata, sebulan pun tak sabar. Betul, sebulan pun ramai yang tak sabar. Seminggu pun orang ramai tak sabar. Saya tunggu setahun. Setahun untuk dapat result yang macam ni. Tengok ni, dah tak ada jerawat dah. Sampai sekarang saya tak ada jerawat dah. Kalau ada pun memang ada 1-2, lepas tu hilang saya letak aloe lips ke, letak aloe vera jelly, dah hilang. Itu pun sebab kalau kerja tidur tak betul, makan tak betul, berminyak semua, dia jadilah tumbuh jerawat tu balik.
Ini setahun Bayangkan tengok gambar kat bawah tu, ada gambar muka saya hitam dan yang gelap tu kan. Yang gelap tu adalah proses tu lah. Saya dalam proses tu. Dengan muka berminyaknya, jerawatnya teruk. Oh, siapa yang boleh bertahan dalam masa ni, period ni, memang saya rasa syabas. Anda adalah sama dengan saya. Kita bertahan untuk tengok result. Betul ke produk ni bagus? Alhamdulillah, memang bagus. Saya buktinya. Okay. Kalau ada orang tanya, ada ke produk ni apa tak bagus? Tak ada. Semuanya bagus sebab ada result yang kena tunggu setahun baru okey. Saya lah. Kalau nak guna testimoni saya, gunalah testimoni tu. Alright. Itulah saya dulu. Sebelum saya kenal, sebelum saya berkecimpung berbisnes bersama Forever, saya memang consumer. Saya guna produk. Okay, bila saya dah yakin, tengok result dia, 1 year macam ni result, saya terus macam produk ni memang terbaik. My best friend. Okay, alright. Sebelum saya nak start, siapa tu Forever Best Friend? Kita mula slide yang kedua. Okay, ready? Okay, ini Keratan Akhbar. Ini saya ambil daripada Google. So, semuanya dah siap macam ni lah. Cuma, apa yang saya nak tekankan di sini, cuba baca. Tak buang air besar, bawa maut. 300,000 kos rawat barah. Pesakit kanser usus meninggal. Kanser usus punca sembelit kronik. Hazami hidap kanser usus. Siapa kenal Hazami? Hazami ni lah penyanyi lah. Kalau tak kenal tu, awak bukan orang Malaysia. Kalau awak kenal, insyaAllah awak orang Malaysia. Okey, ini adalah antara Keratan Akhbar yang semuanya mengenai usus. Okey, next. Keratan Akhbar lagi. Makanan tak seimbang punca hidap kanser usus. Masalah buasir, saringan awal, kanser kolon, semua tu najis, berdarah, gejala kanser usus, lelaki berisiko dapat kanser usus. Dengar ni. Semua Keratan Akhbar ni dia tak tipu tau. Dia penulis dia kadang-kadang dia buat research juga. So apa yang saya nak capai kat sini, lelaki berisiko dapat kanser usus. Dengar lelaki-lelaki yang join kelas saya hari ni, kanser usus adalah antara 10 kanser yang paling kerap berlaku di Malaysia. Dengar tu. Seramai lebih kurang 1,400 rakyat Malaysia menghidap kanser setiap tahun. Lepas tu yang paling menarik kat sini, walaupun kanser ini jarang berlaku bagi lingkungan umur kurang daripada 50 tahun, tetapi dia adalah kanser yang selalu dihadapi oleh kaum lelaki berbanding wanita. So para lelaki yang ada masuk di kelas saya hari ini, anda perlu aware dengan fakta ini. Okay, jaga usus anda mulai sekarang. Kita adalah antara golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat kanser usus. Hati-hati tau, bukannya perkara yang main-main ni. Kenapa saya kata macam tu? Dengar ni. Next, Keratan Akhbar ni. Tak buang air besar, bawa maut. Baru tak buang air besar. Bayangkan kalau you ada kanser usus tadi tu. Lagi teruk. Kanser perut pembunuh ke-7 tertinggi di Malaysia. Ini berita-berita daripada utusan ni, daripada akhbar. Saya tak tipu. Saya ambil fakta-fakta ni, saya dah tunjuk ni supaya awak faham, supaya awak nampak, awak buka mata. Betul, benda ni bukan main-main. Memang satu situasi yang sangat teruk. Okey. Kat bawah ni ada. Lelaki berisiko paling tinggi berbanding wanita, di mana 3,900 hidap barah usus setahun. Tadi saya kata 1,400 kan? Ini lagi teruk, 3,900. Fakta juga ni. Para lelaki termasuk diri saya, jagalah usus anda. Alright? Okay, slide seterusnya. Siapa kat sini dah pernah tengok video ni? Testimoni usus ni. Siapa yang dah tengok, boleh bagi saya respon 1. Ramai dah tengok. Okay, saya dulu
awal-awal saya di Forever Living, saya tak suka tengok video ni. Sebab saya rasa video ni sangat kotor. Sebab apa? Sebab saya tak faham. Saya tak faham kenapa nak kena tengok gambar usus yang ada benda-benda macam ni. Sebab kita tak aware, tak nak ambil tahu benda ni kan. Tapi bila saya dah lama-lama kat Forever Living ni, benda inilah perlu kita tahu dulu. Sebab benda ini adalah endoskopi, gambar kamera yang diambil live daripada usus seseorang yang sihat dan ada penyakit. Ini adalah salah satu testimoni yang you boleh share pada semua prospek, kepada semua rakan kongsi you, kepada family, kawan-kawan, bahawa ini adalah keadaan usus ketika you sakit ataupun sihat. Okay, saya akan play video ni. Sambil-sambil tu, kita tengok. Ini ketika usus sihat ni. Cantik je kan? Clear je. Memang siapa yang geli selepas ni, tengok tu, unhealthy colon daripada perempuan berumur 35 tahun. Tengok keadaan usus dia. Dia tak boleh buang dengan betul. So ini keadaan usus dia, sangat, taklah kotor sangat tapi kotor jugalah. Right. Teruk kan? Tak bersih kan? Tadi yang masa awal-awal tu bersih. Ini adalah parasite. Lelaki berumur 49 tahun. Tengok keadaan usus dia. Itu ulat-ulat semua tu, cacing-cacing tengah berenang. Usus dia tadi yang sihat tu cerah je kan. Ini gelap. So maksudnya ada darah-darah kat situ. Tengok keadaan usus dia sangat tidak menyenangkan. Kita tengok pun takut kan. Okay, ini candidiasis, penyakit kulat. Tengok keadaan usus dia. Macam ada bernanas kan. Ini penyakit polyps. Ni saya tak sure sakit apa ni. Hypertension. Bila you hypertension, macam ni keadaan dia. Usus dia berbengkak-bengkak. Ini antara 45 tahun, wanita yang ada breast cancer. Yang ada chronic constipation, sembelit yang sangat kronik. Begini keadaan usus dia. Ini adalah umur 65 tahun, wanita yang ada breast cancer. Sangat hitam dah, sangat gelap. Tak nampak ada yang cerah-cerah tadi tu. Okey, dengar ni apa dia cakap ni. Cara untuk memastikan kehidupan kita ataupun kesihatan kita bagus, pastikan usus anda bersih. Ini dia dah bagi dah dekat kita macam mana cara-cara untuk pastikan kita sentiasa sihat. Okay, kalau you rasa video yang saya tunjukkan tadi tu berguna, sila bagi 3. Kalau you nak video ni, you boleh minta dekat upline you. Siapa yang tak ada video ni, kena ada sebab video ni adalah permulaan untuk you cerita kepada orang supaya orang aware keadaan usus kita bila kita sihat dan bila kita ada penyakit. Penyakit ni bukan dibuat-buat. Penyakit ni adalah testimoni sebenar. So kalau you kata orang tertipu, ini tak tipu. Ini adalah keadaan sebenar yang berlaku bila you sakit, usus you macam mana. Ini adalah contoh dia. So video ni kena simpan dan kena ada dalam simpanan anda. Okay, kalau tak ada, minta dekat upline sekarang. Right. Okay. Next. Tanda usus tidak sihat. Okay, ini adalah antara nota-nota yang saya dapat daripada KKM. Okay, tanda-tanda usus tidak sihat. Ada 4 kat situ. Kerap alami masalah penghadaman, kembung perut, berangin, cirit, sembelit. Lemah imuniti tubuh, kerap jatuh sakit, masalah kulit, eczema dan perubahan berat badan. So kalau you ada simptom-simptom macam ini, so itu kiranya walaupun ada satu sembelit, cirit, kembung perut, berangin, itu adalah tanda usus anda tidak sihat. Apa yang anda perlu lakukan bila anda rasa usus anda tidak sihat? Tu kat bawah tu ada cakap, pastikan keseimbangan bakteria dalam usus. You kena make sure bakteria jahat dan baik dalam badan itu, dalam usus itu seimbang. Apa yang boleh menyeimbangkan
keadaan usus kita. Dia dah bagi saranan kat situ. Makan buah dan sayuran untuk serat, kurangkan pengambilan makanan proses dan gula, makan perlahan, kunyah dan dengan sempurna, aktif dalam aktiviti fizikal, cukup rehat dan tidur. Nampak ni, cukup rehat dan tidur. Kita kena cukup tidur tau. Kalau tak, usus kita pun sama, stres. Okay, makan makanan kaya probiotik dan prebiotik. Ini best. Dulu manager Aning dia pernah share pasal pro dan prebiotik ni kan. So salah satu daripadanya adalah produk aloe vera ada pro dan pre ni. Okay. Sini saya nak share, tahukah anda sistem penghadaman mempunyai 100 juta sel saraf, iaitu lebih banyak daripada saraf tunjang. Ini adalah info, you kena tahu ni. Walaupun tak hafal tak apa, tapi kena tahu. Sebab apa? Adalah sebab dia. Okay, sistem penghadaman banyak berhubung dengan organ penting dalam badan. Yang ketiga, sistem penghadaman mempengaruhi perasaan dan kesejahteraan hidup. Okay. Faham tak kat sini? Penting tak untuk kita jaga sistem penghadaman kita? Penting sebab dia efek semua benda. First kali, dia efek kita punya sel-sel dalam badan ni. Kedua, dia akan efek kita punya organ-organ dalam badan ni. Yang ketiga, dia akan efek emosi kita. Bayangkan kalau you kembung perut, you sembelit, macam mana keadaan emosi you? Stabil ke tak stabil? Boleh buat kerja ke tak boleh buat kerja? Tak boleh. Kalau usus you tak sihat juga, apa yang jadi kepada organ you? Macam tadilah. Ada breast cancer, ada kanser usus, benda-benda macam tu. Benda yang menyebabkan kemudaratan kepada organ dan badan kita. Sangat penting. Penting tak nak jaga sistem penghadapan ni? Siapa rasa penting, tolong saya bagi 2. Hari ni saya nak banyak bercakap. Okay. Respon 2. Alhamdulillah, memang sangat penting untuk kita jaga sistem penghadapan kita ni. Sebelum kita nak kenal best friend, apa yang best friend ni boleh buat, kita kena tahu dulu. Jaga dulu usus kita ni. Alright. Okay, kita pergi ke next. Tahukah anda? Ni dia bagi tahu lagi kat sini. Kesihatan dan memanjangkan hayat bermula dari usus. Kalau you nak umur panjang, hidup lama, pastikan usus you bersih. Jaga kesihatan usus tu. Okay, alright. Kat sini apa lagi info yang saya nak share? 70% penyakit berpunca dari pemakanan. Pemakanan yang tak berkhasiat menyebabkan usus kotor dan bertoksin. 70% berpunca dari pemakanan. Okay. Usus yang kotor dan bertoksin menyebabkan zat dari makanan tidak dapat diserap oleh usus dengan baik. So bila usus kita tak cantik, banyak sangat toksin, so zat-zat tak boleh nak serap dengan baik sebab dia dah ditutup dengan toksin tadi tu. So apa yang kita makan, apa suplemen yang kita makan, semuanya tak boleh nak absorb. So apa yang kita kena buat, bersihkan dulu usus ni supaya dapat absorb. Dekat sini akibatnya bahan menyerap toksin dari usus lebih daripada zat makanan. Sebab banyak sangat toksin kan. Toksin dekat usus tu melekat. Kita makan benda yang berzat tu dia tak masuk, tapi toksin yang melekat ni yang masuk. Sebab itulah jadi banyak penyakit dekat diri kita. Macam mana nak cuci usus kotor dan bertoksin? Kita pergi ke slide seterusnya. Inilah dia forever best friend yang kita sayang-sayang dan saya sayang-sayang selama setahun saya pada tahun 2016 tu. Inilah best friend saya, aloe vera gel. Aloe vera gel inilah yang boleh membantu untuk bersih usus. Adalah salah satu alternatif yang kita boleh share kepada semua orang di luar sana untuk membersih usus supaya usus kita bersih. Alright. Sebelum kita nak jadi best friend, kita kena kenal dulu friend ni kan, kawan kita ni. Okay. Apa dia? Ini saya nak bagi dulu share. Saya nak share tips macam mana memilih produk aloe vera. Okay, ada 3 tips saya nak share kat sini untuk cara-cara kita memilih produk aloe vera. First, pastikan ada pengesahan International Aloe Science Council IASC pada produk lidah buaya yang anda beli.
untuk memastikan produk tersebut mengandungi aloe yang berkualiti tinggi. Sebab tu itulah tips yang pertama. Kalau you nak produk yang you beli tu adalah berkualiti tinggi, make sure ada stamping IASC. Stamping contoh tu boleh tengok dekat botol aloe vera kita. Ni saya ada bagi satu contoh ni. Yang ada bentuk apa? Lidah buaya tu kan. Ni. Ni. Okey. Alright. Yang kedua, tips yang kedua untuk meminum aloe vera, pastikan ia adalah gel dan bukan jus. Kenapa? Sebab kalau gel dia pati. Kedua, kalau dia jus, dia adalah campuran air ataupun dia ada sedikit saja campuran aloe vera. Yang lain-lain dia mesti ada benda lain. So make sure kalau you nak beli produk aloe vera, pastikan dia adalah gel dan bukan jus. Tip yang ketiga, untuk menikmati manfaat lidah buaya, sepenuhnya periksa ingredient list. Ini selalu saya ajar teammate saya ataupun kawan-kawan lah. Kalau kita nak berbaloi, kita nak keluarkan duit, make sure kita kena belajar macam mana nak baca ingredient list. Biasanya untuk memastikan bahawa aloe vera adalah antara salah satu daripada 3 ramuan pertama. Kalau aloe vera tu berada di 3 top 3 ingredient list tu, maksudnya you berbaloi nak beli produk tu. Kalau Forever Living, dia sebab dia adalah satu company yang produce aloe vera, so dia memang listkan aloe vera dekat top nombor 1 sekali. Kalau you tak percaya, you pergi ambil semua produk Forever yang kat rumah tu, cuba tengok first ingredient dia apa. Mesti aloe vera kan. Berbaloi tak kalau you beli? Sebab 70% adalah yang pertama. 70% yang listed yang first tu adalah kandungan utama di dalam sesuatu produk tu. Berbaloi tak? Kalau you beli satu produk, aloe vera dia tu kat bawah sekali. You beli RM16, betul, murah. Saya beli murah je, RM16 je, tapi still ada aloe vera, tapi aloe vera dia tu kat bawah tu. Bayangkan berapa persen sahaja aloe vera yang you dapat, tapi you bayar RM16. Berbaloi ke tak berbaloi? Sangat tak berbaloi. So benda ni you kena ajar untuk semua orang untuk baca ingredient list. Sebab walaupun dia nampak macam cerewet lah, tapi you yang nak guna, kita kena pastikan apa yang kita guna tu berbaloi dengan apa yang kita bayar. Okay? Alright. Jangan nak kira murah ke apa ke, no. Bukan masanya sekarang ni. Kita nak benda yang kita beli tu berkualiti tinggi dan berbaloi dengan nilai wang yang kita keluarkan. Okay, faham 3 tips ni? Make sure lepas ni kalau nak beli apa-apa produk aloe vera, kena ada 3 benda ni. Kalau tak ada 3 benda ni, tak payah belilah. Alright, next. Okay, sebelum tu boleh dapat tips ni? Okay, faham Alright. Okay, sebelum kita dah faham dah tips tadi tu. So kita sekarang ni masuk ciri-ciri istimewa produk Forever Living. Apa ciri-ciri dia? Okay. Mungkin ada orang baru kat sini, so dia tak tahu lagi ciri-ciri Forever Living ni. Apa produk Forever Living, even though orang lama pun, kadang-kadang kita terlupa kan. So ini saya nak bagi secara bukan detail, tapi sekali imbas apa ciri-ciri istimewa produk Forever Living. First, 100% perladangan secara organik. Tiada baja kimia, racun herba tak ada, racun perosak pun tak ada. Semuanya organik. Macam mana nak confirm yang Forever Living ni produk dia organik? Kejap lagi saya cerita. Ramai orang kata produk saya organik, tak ada campuran apa-apa. Tapi apa bukti dia? Kita nak bukti. Kalau saya lagi lah, saya nak bukti. Mana apa yang you kata produk you organik, bagi saya bukti, baru saya percaya. Forever Living ada. Jadi saya share. Okay, yang kedua, ciri-ciri istimewa 100% aloe vera ditanam sendiri. Bila kalau you belajar kita punya segitiga tu, kita punya konsep, memang tak ada orang tengah, semua benda Forever Living punya. So kita adalah aloe vera yang ditanam sendiri, tidak bergantung kepada bekalan oleh pihak ketiga. So benda ni bagus. Sebab apa? Dia boleh memastikan bahawa aloe vera yang tumbuh dalam keadaan yang sempurna dan menghasilkan mutu yang bagus, berkualiti tinggi. Okay. Ciri yang ketiga, keistimewaan produk Forever Living ni, dituai dengan tangan. Dia tak pakai mesin. Forever Living ni semuanya
memang apa orang kata ortodok. Bukan ortodok, dia semuanya macam menggunakan manusia buat benda. So dia dituai dengan tangan, hanya daun-daun matang saja dipilih. Dia tak pakai yang kecil-kecil, yang muda-muda tu dia tak ambil. Dia ambil yang besar-besar je. Yang besar-besar tu lah yang matang. Matang ni berapa tahun? Dalam 3 hingga 5 tahun. Usia untuk sesuatu aloe vera tu untuk diambil, dituai dan dimakan. Okay. Seusia 3 hingga 5 tahun. Okay, itu adalah antara ciri-ciri yang ada di produk Forever Living. Okay, ini tadi ciri yang kedua tadi kot. Kita cerita pasal tanam sendiri ni. Ni ladang aloe vera terbesar di dunia. Forever Living mempunyai ladang aloe vera terbesar di dunia, iaitu bila kita ada ladang besar, kita monopoli tau. Kita monopoli pasaran aloe vera di serata dunia, iaitu 92.5% pasaran aloe vera. So kita monopoli. Okay, ini adalah gambar ladang kita. Ladang ini berkeluasan 6,500 ekar di Republik Dominican. Cantik kan? Saya pun suka gambar ni. Tenang je. Walaupun nampak macam panas, tapi luas je mata memandang. Betul tak? Okey, dekat sini je kita ada melebihi 30 juta pohon. Hasil tuaian mingguan melebihi 500,000 kilogram aloe. Seminggu 500,000. Kau rasa besar ke tak besar? Besar gila ke ladang ni kan? Kau kena bangga kita ada ladang sebesar ni. Okay, ladang aloe juga turut beroperasi di Rio Grande Valley di selatan Texas. Selain ada dekat Republik Dominican ni, ada lagi satu dekat selatan Texas. Okay, ada orang kata, ya ke? Boleh percaya ke ladang kau ni sebesar ni? Boleh? Kita boleh bagi dia bukti. Bukti dia apa? Ini lagi satu video. Siapa pernah tengok video ni? Tak apa, saya akan share kat semua ni. Tengok video ni. Ini adalah bukti yang kita ada ladang yang paling besar sekali di dunia. Besar tak ladang ni? Besar gila. Tengok semuanya. Saya tengok ada music ke Ada sound ke? Saya ada. Saya ada. Dengar ke? Tak dengar. Ya. Tak keluar. Tak ada. Okey, okey. Balik, repeat balik. Kejap, kita habiskan dulu. Ni ladang Forever Living dan tempat untuk proses potong-potong. Tengok mungkin kerja-kerja dia happy lah. Kita sebagai business owner tu sama kena happy macam dia orang buat kerja. Barulah macam sampai ke hati orang owner. Happy tu daripada ladang dah happy, kita yang terima pun kena happy. Kita nak jual, kita nak share pun kena happy. Positif gila video ni. Orang tengok pun happy, gembira je kan. Alright. Tengok tu, dari dia slice dari garam. Ladang kita semuanya proses dia potong-potong negara tu untuk dia juga. Best tak? Best sangat. Best.
Best. Siapa nak repeat, tengok? please, repeat, Siapa nak repeat. tengok? Siapa nak repeat tekan 1. Tak ada masa. Nanti kita banyak video saya nak tunjukkan hari ni. So ini video. Siapa yang nak video ni boleh minta kepada leader masing-masing. Semua leader dia memang simpan video ni. Kalau tak ada nanti boleh minta dekat saya lah. Saya boleh sharekan dekat leader-leader, nanti leader akan share pada you all. Okay. Video ni adalah bukti yang menunjukkan ladang Forever Living tau. Betapa besar dan luasnya ladang yang kita ada. Kalau orang tak percaya, kau tengok ni. Mana ada aku tipu. Betul tak? Okay, best Forever ni. Alright. Ini adalah ciri-ciri yang tadi tu. Tuai guna tangan, proses guna tangan, proses guna orang. Ini gambar dia. Contoh. Gambar-gambar daripada video tadi tu. Kita dah cari-cari video gambar yang ada. So saya compile kat sini. Next. Video lagi. Video ni saya suka. Dia simple tapi dia ada fakta yang dia selitkan dalam video ni. Kalau tadi you tak ada video, yang first tu adalah tunjuk ladang. Yang kedua ni dia akan tunjuk fakta-fakta yang saya ceritakan tadi. Dia ada letak dalam video ni. Okay. Ready? Saya pasang Ada suara tak? Kalau suara tolong bagi satu. Tak ada. Tak ada. Stop dulu. Stop. Ada. Apa dia? Suara ada. Suara ada Cuba. Okey, saya ulang di sini. Hello. Dia dah bagi fakta-fakta. Boleh guna video ni secara meluas. Easy. Waktu militan. Ini paling best sekali. Dia boleh bagi fakta dia ni kata. Semua ada kat situ adalah dia punya fakta-fakta daripada Forever. 96% Alright. Speaker. Apa dia? Speaker tak boleh cakap waktu ada video. Oh, ya ke? Sebab dia punya output dia tak keluar dua-dua. Oh. Tapi video dengar jelas, clear, cantik. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey, last tadi tu ada 92 perpuluhan berapa? 96.2. Tadi tu last video dia apa? Ah, 96.2. So satu botol aloe vera gel tu yang kita minum sekarang ni, dalam dia ada 96.2% pure aloe vera gel. 96.2 Kak Ida, bukan 92.6. Terbalik. Okey, ini adalah fakta tau, 96.2 ni. Alright. Next. Okey, ciri-ciri seterusnya adalah kita punya sumber tu. Kita ada kira-kira 400 spesies tumbuhan aloe wujud di dunia ni. Setiap 400 spesies aloe ada manfaat tersendiri. Tetapi ada satu saja spesies yang diiktiraf sebagai aloe yang terkuat dan terbaik yang diketahui iaitu Aloe barbadensis Miller. Spesies ini mempunyai bahan penyembuhan yang paling aktif. So spesies yang kita guna, spesies yang Forever Living tanam, spesies yang kita minum, spesies aloe vera yang kita sapu, spesies aloe vera yang kita selalu tidur ataupun kita suka ni adalah daripada spesies yang terkuat dan terbaik ini. Aloe barbadensis Miller. So kalau ada orang kata, aku pun ada tanam aloe vera kat belakang rumah. Aku pun ada aloe vera dekat rumah. Aku pun ada. Semuanya aku ada lah. Tunjukkan dia. Dia spesies yang ni tak?
Sebab spesies ni yang paling bagus sekali. Dan terkuat, terbaik. So kita kena ambil tahu juga spesies aloe vera apa yang kita minum dan kita consume, yang kita guna hari-hari. Inilah dia. Spesies yang terbaik sekali. Okay? Best tak best? Kita guna semua yang terbaik semua dekat Forever ni. Ini kita nak kenal ke kawan baik kita ni. Kalau nak kenal, kena kenal daripada asal-usul dia. Best gila kan? Alright. Saya nak pergi ke seterusnya. Ciri yang seterusnya. Teknologi. Teknologi penstabilan. Ini tadi adalah kita punya satu lagi special yang saya suka sangat, yang tak ada dekat company lain. Kita adalah satu-satunya company yang ada aloe vera yang distabilizekan 100%. Apa maksud yang distabilize tu? Yang distabilkan tu? Aloe vera gel Forever telah distabilkan dan kesegarannya dikekalkan pada 99.875%. Dah lebih nak 100% dah. 99.9 kalau kita round out jadi 100 dah. So apa yang you minum, apa yang you makan, apa yang you telan, apa yang you sapu, semua tu adalah seperti aloe vera yang sebenar. Best gila. Kau rasa berbaloi tak berbaloi apa kau beli? Memang sangat berbaloi. So aloe vera yang tidak distabilkan akan hilang semua zatnya dalam masa 24 jam. Ini pun satu. Kalau orang kata aku tak apa, aku ada aloe vera kat luar. Bagi dia info ni. Sebab aloe vera yang dia tanam dekat rumah tu, bila dia potong-potong, dia simpan dalam peti ais, zat dia hanya boleh tahan 24 jam je. Lepas daripada 24 jam tu, aloe vera tu, lidah buaya tu dah tak ada apa-apa. Kosong. So apa yang you makan tak ada apa-apa, hanya rasa aloe vera saja. Tapi khasiat dia, mineral dia, vitamin dia, semua tak ada. Okay. Setakat ini hanya Forever sahaja yang membekas stabilize aloe vera sebab teknologi ini telah mendapat patent. Patent copyright ni memang orang lain tak boleh tiru. Kalau ada company lain tiru, saman. Forever Living boleh saman dia. Dia tak boleh tiru apa yang Forever Living dah buat. Okay. Stabilize ni bukan stabilize 2 hari ke 1 hari ke 4 hari, 5 hari, seminggu tau. No. Dia punya teknologi ni dia boleh stabilize 2 hari ke 5 tahun. Kau rasa? Gitu. Cikgu Ayu. 5 tahun dia boleh stabilizekan kesegaran aloe vera tu. Forever Living boleh buat. Kalau you ada lagi jumpa company ni, memang tak jumpa lah sebab Forever Living je ada teknologi ni. Best ke best? Best gila best friend kita ni. Dahsyat betul dia ni. Kan? Best gila kot. Rugi. Kalau you tak fully utilize Forever product Forever ni, memang kita sangat dalam kerugian. Okay. Saya pergi ke next slide seterusnya. Ini lagi best. Fakta ini lagi best. Ciri-ciri istimewa produk Forever Living. Kita adalah satu-satunya company produk suplemen yang ada Scientific Advisor Board. Kalau you boleh jumpa produk lain kat luar tu yang ada Scientific Advisory Board, boleh bagi tahu saya. Tapi setahu saya lah Forever Living je yang ada. Dan tiga-tiga ni, dia bukannya set up Forever Living tau. Tak. Dia datang Forever, dia bincang dengan Forever, dia meeting dengan Forever, Forever bentangkan produk dia. Dia orang tiga-tiga ni macam wow. Dahsyat betul produk Forever ni. Bila dia tahu produk tu bagus, dia dengan rela hati menjadi advisor board di Forever Living. Mereka bertiga ni bukan orang biasa-biasa tau. Dia biochemistry dan nutrition expert. Yang ni, Dr. Roger ni. Lepas tu Dr. Wallace ni, dia adalah toxicologist. Bukan orang biasa-biasa. Yang ketiga tu adalah medical doctor, Dr. Peter. Tiga orang ni, dia bukan Forever yang lantik. No. Dia datang meeting, dia dengar meeting, dia impress dengan produk Forever Living, dia impress dengan teknologi yang Forever Living ada, dia join Forever Living. Kau rasa Forever Living tak hebat? Hebat gila. Kan? Memang best betul produk Forever ni. Sampai tiga-tiga expert ni dia join Forever sebab produk, sebab teknologi yang Forever ada. Korang rasa produk Forever ni biasa-biasa? No. Kenali best friend kita. So hari ni kita kenal lah siapa Forever best friend ni. Memang dahsyat. Kan?
Okay. Yang paling best sekali, 3 orang ni dia 3 orang, 3 advisor board ni dia bersatu hati untuk buat blueprint. Blueprint tu adalah semua tentang teknologi, tentang product forever dalam satu buku ataupun satu journal. Journal tu dia open journal. So kalau ada orang tanya pasal product forever living ni, dia guna teknologi apa, dia pakai produk apa, dia pakai ingredient apa, journal ni boleh guna. You boleh buka, you boleh study, you boleh pakai. Dia orang tengah usahakan journal tu. Kalau dulu masa saya pergi ke Phoenix, tak silap lah, masa tu dia first time introduce 3 orang ni, dia kata itu adalah antara salah satu kerja yang mereka nak buat. Mereka nak buat journal, open journal untuk semua orang. So semua orang boleh kaji product forever living. Best tak? Memang best. Rugi. Alright. Next, apa lagi ciri-ciri istimewa produk forever living? Okay, ini yang lagi ciri-ciri dia, pensijilan dan pengiktirafan. Okay, forever living ni adalah sebuah perniagaan global beroperasi di 171 buah negara di seluruh dunia. 171. Di dunia ada berapa buah negara? Siapa boleh tolong saya jawab? Dekat dunia ni ada berapa buah negara? Ada tak yang tahu? Ada 195 buah negara. Betul Haji Azwan. 195. 195 buah negara, kita ada 171. Forever Living ada berada di 171 buah negara, almost 80%. You pergi mana-mana negara, you akan jumpa Forever Living ni. Hebat tak hebat? Testimoni confirm hebat. Sebab testimoni tu ada, you boleh jumpa di 171 bahasa. Wow, wow gila. Okay. Bila dia boleh masuk di 171 buah negara ni, maksudnya dia punya standard sangat tinggi. Pengiktirafan yang Forever Living dapat pada produk-produk dia, dia boleh masuk semua negara ni, dia punya standard sangat tinggi. Dia boleh fulfill all the requirement daripada semua KKM setiap 171 buah negara tu. Best. Kita punya best friend ni memang best. Okay. Dengan bangganya menawarkan jaminan 30 hari pulangan wang ke atas produk-produk bagi pelanggan-pelanggan runcit. Okay. Ini memang jarang kita jumpa. Tak ada company yang boleh bagi jaminan 30 hari money back guarantee, pulangan wang ke atas produk. Memang susah nak jumpa. Tapi Forever Living ada. Di Malaysia 30. Di UK cuba teka berapa? Di UK 60 hari. 60 hari. Bayangkan betapa dia orang ni yakin dengan kualiti yang Forever Living ada, dia extend lagi sebulan. Kau rasa kau tak puas hati dalam masa 60 hari tu, kau boleh return. Kita boleh bagi duit balik. Right? Okay. Lepas tu, yang ketiga, syarikat yang telah lama ditubuhkan, sudah lebih 40 tahun, kaya dengan aliran wang tunai, bebas hutang dan kukuh kewangannya. So kalau you nak bisnes dengan Forever Living, kalau you nak joint venture, you nak betul-betul nak buat duit, this is the one. Company yang betul-betul kukuh, tak ada hutang. Kalau you nak cerita pasal syarikat company, kita cerita pasal bisnes nanti. Hari ini kita nak cerita pasal Forever Best Friend. Okay. Kat sini saya nak cerita pasal 6 pengiktirafan ataupun CJ-CJ yang Forever Living dapat untuk produk dia. First kali adalah vegan friendly. Siapa tahu vegan friendly ni apa? Vegan friendly ni adalah produk yang digunakan ataupun sumber yang digunakan oleh Forever Living, dia tak ada produk haiwan. Sumbernya plant, sumber plant. Maksudnya dia adalah sumber tumbuhan. Dia tak ada guna sumber haiwan. Itu maksudnya vegan friendly. So orang-orang yang ada masalah yang tak boleh makan daging, orang yang vegan, orang vegetarian, boleh ambil produk Forever Living sebab dalam dia tak ada satu pun produk daripada produk haiwan. So kadang-kadang kita ada tengok kan, kalau ada certain produk tu dia tak ada halal certificate, tapi dia ada vegan ataupun dia ada kosher. Produk tu walaupun dia tak ada halal, tapi bila dia ada vegan, maksudnya dalam produk tu dia tak ada langsung produk haiwan.
So masa bila tak ada produk haiwan tu, dia adalah gelatin yang digunakan tu bukan gelatin daripada haiwan, gelatin daripada tumbuhan. So dia tak perlu dah nak pakai halal ataupun cert halal ataupun apa-apalah. Biasa kita akan jumpa lah produk yang macam tu dekat Forever Living ni. Dia tak ada halal, dia tak ada kosher. Tiba-tiba ada vegan. Macam tu lah. Right? Yang kedua tu adalah kosher rating. Kosher rating ni adalah bukti yang menunjukkan produk kita adalah produk organik. Kalau orang kata macam mana produk you boleh kata produk you organik? Ni, tunjuk dia stamping for kosher rating ni. Kosher rating ni adalah satu badan yang boleh memberi pengesahan tentang cleanliness, kebersihan, tentang purity, keaslian, kualiti. 3 aspek ni dia check betul-betul. Untuk Forever Living, kosher ni dia akan check kita daripada sumber tanah lagi, soil. Daripada tanah kita tu, dia check betul ke tak ada chemical, tak ada baja chemical. Tadi kan saya dah cerita ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri yang pertama ke kedua tadi, tak ada baja chemical tak kan. Kosher rating ni lah, perbadanan ni lah yang check. Betul, Forever Living dia tak ada guna apa-apa baja organik, baja chemical, so sure dia betul adalah organik. Kosher ni yang bagi. Bukan senang tau yang dapat kosher ni. Lepas tu dia nak check tanah ni, bukan dia check macam depan mata dia, tak. Dia kata okay, I nak pergi yang dekat ujung sana tu. Ujung sekali tu. I nak ambil sumber tanah sampai sana. Dia punya check macam tu tau. Dia bukan checknya apa yang dia dapat depan mata dia. No. Alright. Yang ketiga, Leaping Bunny. Leaping Bunny ni dia lebih kurang macam apa? Satu lagi tu apa? Saya tengok. Cruelty free. Cruelty free tu dia bawah daripada Leaping Bunny. Leaping Bunny ni adalah lagi besar lah. Maksudnya Leaping Bunny ni, semua produk kita ni tak ada ditestedkan dengan animal. So maksudnya kita tak guna uji kaji dengan binatang. Semuanya direct terus dekat manusia. Tak ada binatang. Tahu tak siapa bahan uji kaji kat Forever? Siapa tahu? Boleh bagi jawapan kat saya? Siapa tahu? Siapa dia? Siapa? Abang Syarul? Dr. Rex. Sikit. Dia buat uji kaji dekat semua staff Forever Living Arizona. Ya, betul. Dahsyat tak Forever Living? Dia nak guna. Dia nak guna dia punya bagusnya produk ni, dia tak guna binatang, dia guna manusia terus. Kalau manusia tu matilah. Tak adalah. So dia yakinlah dengan kualiti yang ada di produk tu. So first, orang pertama yang pakai produk tu adalah staff dan team management. Yang ini kita tahu masa dia share untuk mask tu, facial mask tu. Mask biocellulose mask tu kan, yang itu saya tahu kat situ lah. So dia bagi kat semua staff, semua management team pakai dan tengok macam mana. So sebab tu you tak boleh tipu team management. Kalau you kata aloe vera gel tuk gel warna hijau, warna kuning, tipu, dia tahu semua warna hijau. Macam tu lah kiranya. Alright, yang keempat ni adalah IASC. Ini tadi saya cakap tips untuk memilih aloe vera yang terbaik. Yang pertama, kena ada stamping IASC. You kena ada stamping ni baru you dapat kualiti aloe vera yang terbaik. Okay. Best tak? Hanya satu-satunya tumbuhan di dunia ni yang ada council ataupun badan yang menjaganya. Special tau, lidah buaya ni. Bukan main-main tau. Lidah buaya itu sendiri dah special. Ada badan yang jaga. Ada tak jumpa Kak Cik Fatimah punya council? Tak ada kan? Belum jumpa lagi. Nanti insyaAllah nanti adalah badan bebas ni yang menjaga aloe vera ni. Dahsyat betul pokok aloe vera ni. Okay. Yang kelima ni adalah halal. Halal yang macam biasalah, halal Ivanka. So dia diiktiraf oleh JAKIM di Malaysia. So dia pun memang tak dinafikan lah. Kalau ada halal tu, insyaAllah Muslim, produk Muslim semua boleh makan. Muslim semua boleh ambil. So kita kalau ada kosher rating dah halal tu, memang produk tu adalah produk yang berkualiti tinggi. Okay. Next ada yang keenam tu gluten free. Gluten free ni adalah bebas daripada gluten. Gluten tu adalah protein yang dalam gandum.
Dia gluten, dia gum. So kalau orang yang makan benda yang gluten ni, dia ada problem dekat usus. So kalau gluten free, usus kecil dia boleh ambil produk tu dah tak ada masalah. Okay, best tak produk Forever. Ada 6 ni, simple tapi kuat. 6 je tapi sangat kuat. Kalau 6 ni ada, you boleh explain dekat customer ataupun kawan-kawan kita, dia akan yakin macam memang bagus produk ni. R&D tip top. R&D Forever Living tip top. Best ke best? Belum jumpa lagi Kak Fatimah punya, betul, belum jumpa lagi. Alright. Okay, kita pergi ke next slide. Botol. Botol botol kuning. Sini ada 4 botol aloe vera gel. Dapat aksen daripada manager Haji Azwan. Yang atas ni, 2 ni adalah manager Haji Azwan yang share kepada saya. Saya minta kat dia lah, ada tak botol aloe vera daripada negara lain. Okay, yang first ni sebelah kiri atas, itu adalah daripada Middle East. Okay, yang 2 sebelah kanan tu yang atas daripada Thailand, Bangkok. Lepas tu bawah ni, kiri tu bawah daripada Korea, kanan bawah daripada Japan. Okay, yang bawah ni adalah collection daripada Abang Syarul, CB Abang Syarul. Yang atas ni daripada manager Azwan. Okay, best tak? Untung tak kalau you capai insentif di Forever Living, you akan dapat benda-benda ni sebagai collection, koleksi peribadi. Apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah botol dia semua sama, warna kuning. Stamping dia semua ada. Setiap botol ada. Kecuali yang Bangkok ni lah, dia dah stamp kat situ. Dia ada letak dia punya bahasa. Sebelum tu ada. Okay, apa lagi beza kat sini kalau you rasa apa? Setiap negara dia punya aloe vera gel tak sama. Betul tak? Setiap satu negara ni tak sama. Macam Thailand ni, tengok ni, aloe vera juice dia ada lemon lime flavor. Rasa lemon dan rasa limau. Kalau dekat Japan, dia juice. Dipanggil bukan gel, dia juice. So bayangkan Forever Living ni, dia boleh cater setiap requirement setiap negara. Kau rasa dahsyat ke tak dahsyat? Memang dahsyat. Sebab dia boleh follow setiap requirement negara tu. Saya dulu fikir, saya fikir Forever Living ni, dia buat satu botol, buah banyak, hantar setiap negara. Saya fikir macam tu dulu. Tapi bila saya pergi sendiri dekat AVA, dekat pharmaceutical dia, dekat Phoenix dan Dallas, saya impress. Saya kata, macam mana satu company boleh produce ataupun buat produk ikut negara. Kau bayangkan macam mana dia nak bahagi-bahagikan. Okay, hari ni buat untuk Malaysia punya, esok buat untuk Japan punya, lusa nak buat untuk Bangkok punya, seterusnya macam tu. Bayangkan betapa hebatnya company ni. Dia boleh buat sampai macam tu sekali. Kan dahsyat kan? Saya bila buka pergi dekat sana macam, memang dahsyat betul lah. Bayangkan bukan aloe vera gel je tau. Semua Forever Light. Bukannya dia buat pack dihantar. No, Forever Light Malaysia lain, Forever Light Japan lain. Sebab tu you jumpa ada yang 13 gram, ada yang 16 gram, ada yang 21 gram, ada yang 23 gram, tak sama. Dahsyat betul Forever Living ni. Okay, lagi satu saya nak cerita, satu lagi benda yang best. Kalau you tengok, kalau you ada botol aloe vera kat rumah, tengok dekat bawah dia. Dekat bawah dia ada nombor berapa? Siapa boleh tolong saya jawab? Kat bawah botol aloe vera gel tu ada satu nombor dalam petak segitiga tu. Ya, 7. Betul. Sini manager Razlina 7. Okay, manager Asma betul 7. Biasanya kan 7 tu dia bukan BPA free. Maksudnya 7 tu adalah produk ataupun barang yang you tak boleh nak recycle. Betul tak? 7 ni berbahaya, tak boleh recycle. Tapi Forever Living, dia 7. Tapi
Sebenarnya dia bukan 7. Dia adalah 5. 7 tu adalah sebab dia ada mix of material, banyak campur material, sebab tu jadi 7. Tapi sebenarnya Forever Living punya botol ni adalah 5. So bila 5 dia boleh diguna setiap hari dan dia boleh di recycle, diguna pakai. Tapi kenapa 7? Kenapa 7? Sebab apa tahu? Sebab setiap botol ni, Forever Living punya botol ni, sebab tu special, sebab tu dia patent, botol ni juga dipatentkan. Boleh tengok dekat botol you all tu ada US patent. Maksudnya botol tu pun dipatentkan. Kenapa dipatentkan? Sebab setiap botol tu dia ada layer oksigen. Layer oksigen tu untuk apa tahu? Layer oksigen tu untuk jaga oxidize di dalam aloe vera di dalam botol tu. Dia ada a few layers, 1, 2, 3, dan setiap layers tu ada oksigen. Benda tu adalah dinamakan polypolin, tak silap saya. Tak pasti, tak ingat nama dia. Tapi itulah benda tu yang dia masukkan dalam layer setiap tu. Dia boleh menjaga kita punya keadaan aloe vera dalam botol tu. So botol tu kena heat ke, kena panas ke, dia punya dia tak teroksida. Dia masih sama. Dahsyat tak Forever Living? Sampai botol tu pun dia boleh buat pattern, tak ada satu company pun yang boleh tiru. Ini info tau, supaya you boleh cerita dekat orang kenapa botol Forever Living nombor 7. Sebab biasanya botol nombor 7 adalah tidak bagus untuk dibuat recycle. Kita boleh cerita kenapa 7 tu. Maksudnya kita punya botol ni adalah dapat pengiktirafan daripada USRDA, tak silap, US punya. Sebab apa? Sebab ada gabungan yang layer tadi tu, jadilah 7. Tapi sebenarnya boleh minum, you boleh pakai, tak ada efek apa-apa kat body kita. Okay, itu adalah salah satu info yang saya nak share. Lepas tu, terima kasih kepada Manager Azwan dan juga CBM Syarul sebab bagi saya gambar-gambar aloe vera ni, botol aloe vera gel ni. So make sure you all semua find incentive dan kita sama-sama kumpul botol-botol ni. Botol aloe vera yang daripada Japan ni, masa ni Abang Syarul dia pergi ke Road the Boat, Barcelona. Dekat situ dia jumpa FBO daripada Japan, so dia tukar, swap. Jumpa ex-girlfriend. Okay, alright. Kita pergi ke slide seterusnya. Okay, khasiat aloe vera. Ini khasiat aloe vera secara general. Saya tak nak bagi tahu cerita satu-satu, tapi apa yang penting kat sini, dia ada a few yang saya nak ceritakan. Yang pertama, dia mengandungi vitamin dan mineral. Yang kedua, dia melawan masalah penghadaman. Yang ketiga, meredakan masalah sembelit. Yang keempat, imunisasi. Yang kelima, membuang toksin. Ini yang penting. 5 teratas tu penting. So apa yang kita nak cerita sekarang ni adalah keadaan usus kita. Macam mana nak jaga sistem penghadaman yang baik. Aloe vera. Aloe vera tak, bukan aloe vera gel. Aloe vera. Hasil aloe vera tu sendiri yang mengandungi vitamin yang boleh melawan masalah penghadaman, meredakan sembelit, sangat bagus untuk masalah usus kita. Okay, yang nanti you boleh study lagi lah ya. Saya bagi yang top 5 je. Next slide. Fun facts tentang aloe vera. Fakta menarik tentang aloe vera. Ni you pun kena belajar, kena ambil tahu. So, fakta-fakta ni saya best, saya suka cerita kat orang. Okay, fakta yang pertama. Aloe vera mengandungi vitamin B12. Apa itu B12? B12 adalah nutrien yang sangat penting membantu membuat DNA, saraf dan sel-sel darah. Ia adalah penting untuk otak, sistem imun yang sihat. Sumber terkaya vitamin B12 adalah daging. Dapat tak sesuatu kat situ? Sumber B12 ni dalam daging sahaja. Ada telur lah, ada tenusu-tenusu tu, itu ada juga B12. Tapi paling besar sekali adalah daging. Bila ada dalam haiwan, tapi ada dalam tumbuhan, amazing, sangat amazing. So aloe vera sangat tumbuhan yang sangat amazing sebab dia ada vitamin B12 yang bagus untuk darah. So orang-orang yang vegan tadi tu, yang vegetarian, dia adalah satu golongan ataupun satu
seorang yang kekurangan vitamin B12 sebab dia orang tak makan daging, dia orang tak makan benda-benda yang berdarah. So benda-benda yang boleh membantu untuk dia orang produce darah ataupun sel adalah daripada tumbuhan. So tumbuhan yang boleh buat benda tu adalah aloe vera. So siapa-siapa kawan-kawan ataupun family kita yang vegetarian, yang tak makan daging, pastikan dia ambil aloe vera. Sebab aloe vera sahaja yang ada vitamin B12. Wajib ambil, betul. Okey. Fakta kedua. Fun fact tentang aloe vera. Aloe succulents, iaitu berair, dan didapati di kawasan kering macam cactus. Betul tak? Kita pun tahu kan aloe vera kan di tempat-tempat yang panas, lepas tu dia berduri, ada tertentu berduri. Tapi jangan silap, aloe bukan cactus. Aloe adalah kumpulan lili. Pokok lili, family lili. Dia bukan daripada cactus. Jangan tertipu dengan rupa bentuk dia. Alright. Fun facts yang ketiga, gel aloe vera babadensis kaya dengan humectant dan pelembab. Ini benda yang samalah, dia adalah pelembab. Dia kaya dengan pelembab. So kuasa penyerapan gel loop cahaya ini, loop cahaya tu bila kita slice aloe vera tu kan, dia loop cahaya kan rupa dia. Okay, ini sangat hebat, menyerap sehingga ke lapisan kulit ketiga. Sebab tu orang suka letak aloe vera ni dalam kosmetik, dalam apa-apa saja produk dia. Sebab aloe vera ni dia ada satu sifat, kejap lagi kita belajar sifat tu apa. Sifat ini yang boleh membuat penyerapan sehingga lapisan kulit ketiga. Sifat ni yang best. Kita kena tahu. Sebab tu bila kita macam aloe vera gel, aloe berry nectar, aloe vera, berry dan apple. So body kita boleh absorb aloe vera, berry dan apple. Macam tu jugalah pomestin. Ada juga aloe vera dalam dia sebab kita nak guna sifat aloe vera tu yang boleh menyerap 3 kali. Memang dahsyat. Sebab itulah setiap satu mesti ada aloe vera. Macam contoh sabun kita tu, aloe avocado, rugi tak pakai. Sebab dulu tak ada aloe. Sekarang dah ada aloe. Lagi dahsyat kulit you all ni, bersinar-sinar jadinya. Sebab avocado tu tadi bukan dalam dekat luar-luar ni, sampai 3 lapisan kulit dia bagi orang masuk hasil avocado tu. Okay, alright. Ini adalah 3 fun fact yang best tentang aloe vera yang you all kena ambil tahu. Tak tahu, tak hafal pun tak apa, tapi ambil tahu je supaya you boleh bercerita. Bila orang dengar fact-fact ni kan orang suka kan. Right. Okay. Ini adalah sifat-sifat manfaat aloe vera yang you kena hafal. You kena ambil tahu. Saya memang suruh semua tim saya ataupun team member lah untuk tahu benda ni. Okay, apa sifat-sifat manfaat aloe vera? Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 sifat aloe vera. First, lignin. Lignin ni tadi adalah penembusan dari itu. Mempunyai daya penembusan yang tinggi di mana dia menolong mempertingkatkan keberkesanan dengan membawa nutrien-nutrien lebih jauh ke dalam tubuh. Satu tadi tu. Yang fun fact nombor 3 tadi tu, yang pelembab tu, dia ni ada sifat lignin ni. Sifat lignin tu dia boleh menembus, daya penembusan yang sangat tinggi. Memang dahsyat. Okay, yang kedua sifat dia adalah saponin. Sabun. Macam itulah nak ingat dia. Saponin, sabun. So saponin dah adalah sabun di dalam tumbuhan. Macam tu. Okay, saponin adalah sejenis bahan seperti sabun yang boleh menolong membersihkan tisu tubuh. Ia adalah sedikit antiseptik. Maksudnya dalam aloe vera ni dia ada sabun original, sabun semula jadi, iaitu dipanggil saponin. Saponin inilah yang membantu untuk membuang segala toksin-toksin dalam usus kita, di dalam tubuh badan kita ni. Macam itulah. Kita nak bersih tubuh kita ni, kena ada pembersih. Pembersih dia apa? Sabun. Sabun tu apa? Saponin. Sifat ini yang kita ambil tahu. So bila orang tanya macam mana aloe vera ni boleh bersihkan usus kita, sebab aloe vera ni ada saponin. Saponin tu sabun semula jadi. You boleh cerita, best tak kalau orang luar dengar cerita benda-benda yang macam saintifik ni, macam hebatnya dia ni. Padahal
Kita tahu yang tu je, cuma orang lain tak tahu, kita tahu. So kita share. Okay, sifat manfaat yang ketiga, anthraquinone. Anthraquinone ni adalah antibakteria, antikulat dan antivirus. Di mana dia meredakan kesakitan, kegatalan dan bengkak. So kalau you nak cerita pasal luka, you nak cerita pasal eczema, you nak cerita pasal psoriasis, you nak cerita pasal benda kulit-kulit, masalah kulit, you kena masukkan perkataan anthraquinone ni. Tahu tak kenapa aloe vera ni boleh membantu meredakan luka je ni? Sebab apa tahu? Sebab dalam dia ada anthraquinone. Dahsyat gila. Alright. Okay. Yang keempat, kelima dan keenam, dia ada vitamin aktif, mineral aktif dan asid amino aktif. Semua aktif. Tak ada yang pasif. Maksudnya semuanya berjalan atau dengan berkesan ataupun dia aktif tu maksudnya macam ni berkesan lah. Maksudnya dia tak messi lah. Bila dia masuk dalam badan kita, dia tak buat apa-apa. Dia diam je. Tak. Apa yang ada dalam aloe vera gel ni, dia ada vitamin dia, mineral dia, asid amino dia, semua aktif. Dia masuk dalam badan kita terus buat kerja. Dia tak duduk diam. So apa vitamin aktif tu? Dia ada vitamin A, B, B1, B2, B3, B6, B12, C, D dan E, di mana dia membekal nutrien dan memperbaiki sel-sel yang rosak. So apa fungsi vitamin? Vitamin untuk membaiki sel-sel yang rosak. Yang kedua, mineral. Mineral apa yang ada di dalam aloe vera? Dia ada kalsium, kromium, cuprum, ferrum, magnesium, mangan, kalium, fosforus, natrium, zinc. Zinc ni untuk mineral. Zinc ni paling best sekali. Zinc ni bagus untuk imunisasi. Right. Kalau you rasa sekarang ni kan pandemik kan, so make sure ambil aloe vera gel ni sebab dia ada zinc. Okay, yang keempat, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ke-6 asid amino aktif. Asid amino aktif ni adalah protein yang digunakan untuk membina sel dan tisu. Alright, semuanya aktif. Yang seterusnya adalah enzim. Enzim adalah pembangkit bagi proses metabolisme yang menolong menguraikan gula dan lemak makanan. Okay. Membantu penghadaman dan mempertingkatkan penyerapan nutrien. Dalam body kita memang ada enzim. Lepas tu aloe vera pun ada enzim. Bila enzim bergabung, meletup. Lagi cepat dia punya serap. Kau rasa ada lagi tumbuhan macam tu? Tak ada. Aloe vera je ada. Dia boleh ada enzim yang boleh membantu penghadaman tu supaya cepat proses dia tu. Alright. Yang kedua, monosakarida dan polisakarida. Ini adalah gula ringkas. Monosakarida ni bila dia pecah dia ada glukosa dan fruktosa. Dia memperoleh sifat-sifat perangsang imun, boleh menolong merangsang penghasilan antibodi dan sel darah putih. Dalam masa yang sama, gula ringkas ni lah yang membantu untuk memberi tenaga. Kalau you ada buat demo kan ada demo yang lampu menyala tu kan. Salah satu mineral, yang kedua dia ada gula ringkas. Gula ringkas itu yang membantu untuk menyalakan lampu tadi tu. Kalau tak ada gula ringkas tu dan mineral sekali lah, mineral dan gula ringkas membantu untuk membagi tenaga. Right, you kena hafal semua sifat-sifat manfaat aloe vera ni supaya you boleh explain macam mana aloe vera ni berfungsi ataupun menjalankan kerja dia dalam mengatasi semua penyakit dalam badan kita. Okay, right. Semua okay? Semua faham? Macam tolong bagi respon. Siapa okay setakat ni tolong bagi 1. Hafal tau sifat-sifat manfaat aloe vera ni memang best. Saya suka. Dulu macam terpaksa je. Dulu kalau pergi kelas dekat HQ, speaker dulu-dululah, ramai dulu speaker Chinese. Dia setiap kali nak start kelas dia akan tulis sifat-sifatnya dekat whiteboard. Dia tulis sampai habis. Kita pun pelik, kenapa setiap kali kelas dia kena tulis benda lah tu. Rupa-rupanya bila dia nak explain cerita-cerita, dia akan tunjuk, okay, sifat ni yang membantu, sifat ni yang membantu, sifat ni yang membantu. Sebab benda ni you kena hafal dan ambil tahu. Sifat-sifat ni memang membantu. Okay, next kita akan pergi ke slide seterusnya. Inilah dia forever best friend, aloe vera gel. Baru sampai sini. Inilah kita punya best friend. Best friend kita ni yang kaya dengan asid amino aktif, vitamin aktif, mineral aktif dan enzim. Dia menggalak sistem penghadaman yang sihat, membantu menyatoksikan tubuh dan membina badan, membantu penyerapan nutrisi, memperkuatkan sistem imun, mengekalkan bahan yang sihat dan meningkatkan tahap tenaga. Ya, complete
Inilah best friend saya dulu. Dulu, kini dan selamanya. Aloe vera gel. Begitu juga anda. Begitu anda bila dah kenal kan, semua tadi cerita-cerita dia. Inilah best friend saya. Forever best friend. Okay. Kita pergi ke slide seterusnya. Demo. Siapa kat sini pernah tengok demo aloe vera gel? Oh, kena cakap pernah. Lupa pula. Siapa pernah tengok, sila bagi pernah. So nanti semua orang respon pernah kat situ. Okay. Siapa pernah tengok? Kena cakap, lupa lah saya kan. Maafkanlah. Okay, ini adalah salah satu demo aloe vera gel daripada Datuk Desmond. Saya suka sangat demo ni sebab demo ni dia sangat santai, simple dan padat. So hari ni saya akan play video ni. Saya harap ada suara lah sebab video demo ni memang best. You boleh ambil a few words daripada Datuk ni untuk you gunakan untuk demo nanti. Okay, boleh Right, saya mainkan video ni. Semua penyakit mesti datang dari perut. Kenapa kita makan? You makan. Organ kita yang paling kotor, ini benda, ini dapat. Usus. Paling kotor. Okay? I nak tanya you satu soalan. Kalau you 3 hari tak mandi, you rasa macam mana? Sangat susah, betul. Sudah penuh, sangat tak selesa, betul. Okay? Kalau you sudah 3 hari tak mandi, I bagi you 2 pilihan. Pilihan pertama, pilih mandi belakang. Terus mandi. Nombor 2, you sudah busuk, betul. So sini banyak minyak wangi, you pilih satu, you sembuh. You mau mandi ke, you mau sembuh minyak wangi? You mau mandi, betul. Baru 3 hari tak mandi tau. You sudah mau mandi. Okay, tapi usus you sudah berapa tahun tak mandi? Berpuluh-puluh tahun tau. You kalau umur 30 tahun tak mandi, betul. You kalau umur 50 tahun tak mandi, betul. Kalau usus kita ada mulut bayangkan kalau usus kita ada mulut dia tahu cakap you rasa dia mau mandi ke dia mau minyak wangi? Apa dia mau? Dia mau mandi, betul. Tapi apa yang bagi dia? Lenji, gamat, madu, susu kambing, betul tak? You bagi dia bagai jenis minyak wangi apa, tapi dia tak mau. Kalau usus betul-betul tahu cakap, dia mau mandi. Dia tahu Tuhan hanya cipta satu tumbuhan saja. Okey? Sebagai sabun yang boleh mandikan usus, apa itu? Aloe vera. Yes, aloe vera. Itu sebab hadis you boleh jumpa dia. Okey? Kalau you nampak aloe vera, okey, bayangkan ini aloe vera. You kalau jumpa aloe vera, you ambil pisau, you pergi potong aloe vera. Potong you ambil aloe vera, you gosok tangan kamu. You tengok apa terjadi. Banyak buih keluar. You buang daun aloe vera, you ambil tangan pergi pegang itu aloe vera, you rasa sikit dia sangat kecil. Dan dia banyak lendir. Okey, dia macam apa? Dia macam sabun. Dan ini sabun ada Tuhan yang cipta tau. Ini sabun boleh makan. Macam you tiap-tiap hari balik rumah, you mandi dengan apa? Sabun, betul. Tapi itu sabun boleh makan tak? Itu manusia cipta punya sabun tak boleh makan tau. Itu hanya cuci luar saja. You tak boleh tekan dalam cuci, tak boleh. Tapi ini Tuhan cipta punya sabun boleh makan tau. Dan dia boleh sangat efektif, sangat berkesan. Dia boleh buang toksin. Okey, contoh. Kamu tahu tak, ayam sekarang semua suntik hormon kasih besar cepat. Tahu? Cuma tahu tapi ada makan. Hantam saja, betul. You tahu sekarang semua sayur ada sembuh racun, tahu tak? Ada makan. Hantam, betul. So you tahu itu teh, kopi, Coca-Cola semua pewarna, pengawet, berasa, you tahu tak? Ada minum. Hantam. Okey, you tengok ini semua benda kita makan tiap-tiap hari makan. Okey, ini adalah negatif ion. Okey, negatif ion yang paling kuat, okey, iodin. Okey, sini ada 2 gelas Okey. Ini you jangan minum dah. You pergi farmasi you beli. Ini adalah negatif ion yang paling berbisa. You minum saja, kita terus hantar hospital cuci perut. Okey, dia macam itu suntikan hormon, racun serangga, itu negatif ion. You tengok, bayangkan setiap hari kita makan. Ayam makan, sayur makan. Okay? Coca-Cola, teh, Milo, kopi, semua makan tak? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. You sudah makan banyak tahun. Tapi you bagi tahu siapa? Desmond, saya dulu sini masih sihat, tak ada sakit. You jangan lupa tak? Tuhan bagi kita nyawa. Tuhan bagi kita antibody tak? Semua orang ada. Percuma. Free. Betul. Tapi ada 2 benda tak ada ubat tau. Tua dan mati tak ada ubat. Betul. I nak tanya you. Kalau you semakin tua, rasanya antibody naik ke turun? Turun. Tapi toksin naik ke turun?
toksin naik. Okey, bila toksin naik, antibody turun, you mesti sampai satu hari yang itu toksin sudah menang antibody. Setuju tak? Setuju? Okey, I tak tahu bila. Okey, mungkin umur 50, 60, 70. Ini hanya Tuhan tahu je lah. Sampai satu hari ya, Tuhan cakap, hai sah. Aku masa sakit jantung, kencing manis, buah pinggang, gout, cancer. You tahu tak? Okey, you tengok. Ini macam usus kita. Okey, kalau you pernah makan Maggi ni, you tahu tak? Dia menyerap air. Dia kembang jadi mie. Usus kita apa fungsi dia? Menyerap khasiat, menyerap air, betul? So you tengok, kalau badan kita bersih, memang dia cantik. Usus kita sangat cantik. Okey, tapi kalau badan kita sangat kotor dan jadi air banyak, okay, dia akan menyerap. So hari ini ya, saya tak perlu perlu kamu. I boleh tunjuk you usus macam mana. Nampak? Habis sumbat. Okey. So, I nak tanya kamu, kalau usus kamu sudah habis sumbat, you makan itu gamat, ginseng, lengci, you rasa boleh masuk tak? You sembuh minyak wangi, boleh masuk? Tak boleh. Jangan masuk. Kalau macam ini usus kita, dia mau mandi saja. So, ramai orang cakap apa? Tak apa, I makan ini toksin banyak, I minum air banyak, boleh cuci. You rasa air boleh cuci tak? Dekat dia. Okey, kita cuba sikit. Boleh? Boleh tak? Boleh, sedikit saja. Nampak? Kerana apa? Dia bukan sabun. Tapi you tengok ini aloe vera. Okey, ini aloe vera yang original. Okey, tanpa campuran 100% aloe vera. Okey, I tuang sikit masuk. Nampak buih? Ini buih sabun. Okey, air tak boleh cuci, aloe vera sekejap saja. Nampak? I goncang-goncang dia jadi sabun. Apa dia buat? Dia tengah cuci usus kita. Nampak? Habis bersih. Okey, you boleh sentuh sikit. Licin. Nampak? Licin. Ini sabun. Sabun yang Tuhan cipta. Okey, untuk cuci usus. Nampak? Okey. Yang penting you tengok. Bila dia cuci, you tengok usus kita, dia sudah ada satu lapisan. Dia sudah tunggu sana. Okey, kalau toksin datang lagi, dia makan. So, you tengok. Okey, kita sudah cuci ya. Okey, sekarang kita makan balik ayam. Makan balik sayur. You tengok apa jadi. Dia tak senang masuk. Kenapa? Kerana aloe vera sudah tunggu sana. Lindung usus kita. So ini bahagian tak ada minum aloe vera, kita tengok apa perbandingan sikit. Dia nampak beza tak? Ada minum dengan tak ada minum. Nampak beza dia? Okay? Dan ini bukan cuci sekali tau. Aloe vera. You anytime you masuk, dia masih kerja. Masuk aloe vera, kalau masuk badan kamu, dia sudah tunggu sana tau. You anytime you masuk, dia cuci. So itu toksin sudah bagaimana? Okey, cuba tengok aloe vera, nampak tak? Dalam ada serat. Nampak serat? You tengok air kosong. Air kosong ni. Tapi you tengok aloe vera, nampak dalam ada banyak serat. Nampak? Nampak serat? Okey, air tak ada. Apa pun tak ada. Tapi aloe vera banyak serat. Nampak? Okey, so bila you minum aloe vera, apa terjadi? Dia akan bersihkan itu toksin. Ini serat akan balut tau. Dia balut toksin, ikut usus kita, jadi najis semua buang keluar daripada badan kita. Okay. Best tak demo ni? Best kan? Saya memang suka. Kalau nak jumpa prospek ke, saya akan tengok demo ni lagi sebab nak bagi refresh kita punya skill nak cerita kat orang. Ni saya memang suka sangat lah demo ni. Kalau you tak ada video ni, boleh minta dekat leader masing-masing. Leader boleh bagi dekat YouTube pun ada benda ni. So Datuk pernah share dekat YouTube. So boleh dapat dekat sana. Lepas tu biasanya lepas kita buat demo macam ni kan, mesti ada orang cakap, oh kalau macam tu sebotol pun cukup lah. Tak payahlah makan dah sebab confirm dah usus aku dah bersih. Sebotol pun dah cukup. Pernah tak? Siapa pernah dapat respon macam ni? Aku boleh sebotol je lah. Bagi balik jawapan kat dia. You makan satu hari je ke? Macam Datuk cakap tadi, you mandi berapa hari sehari? Mesti hari-hari nak mandi kan. Makan pun sama. Makan pun nak hari-hari makan. Hari-hari mau makan. Kecuali you puasa lah. Bila hari-hari mau makan, you hari-hari mau cuci. So macam mana nak hari-hari mau cuci? Minumlah aloe vera hari-hari. Cakap dia macam tu. Supaya dia nampak, oh, okay, keperluan aloe vera tu. Memang kita perlu setiap hari. Bukannya bila keadaan
dah bersih macam ni, tak payah minum dah. Sekali dah cukup dah. Memang dah bersih dah, sebab bila you minum licin, tak lekat. Ya. Sebenarnya cakap dia hari-hari kita kena makan, hari-hari kena minum aloe vera gel bagi cuci. Alright, saya pergi ke next slide. Ini adalah testimoni daripada Forever. Testimoni ini kita ada banyak testimoni dekat dunia ni tau, tapi testimoni ni memang kita selalu guna. Sebab apa? Testimoni ni dia ada dalam Guinness Record. Maksudnya dia masuk dalam buku yang rekod yang ada lah. Maksudnya kat sini rekod yang kita ada dengan penggunaan aloe vera gel ni, kita ada nenek kembar yang paling tua di Jepun. Tadi kan saya ada satu slide tu kata apa? Kalau you nak umur panjang, hayat panjang, jaga usus anda. So both kembar ni dia jaga usus dia menggunakan aloe vera gel, so jangka hayat dia sangat panjang. Alhamdulillah. Okay, yang kedua kat bawah ni adalah meat spike. Spike tu adalah kucing. Kucing ni pun sama, jangka hayat dia pun panjang, iaitu 12 hingga 15 tahun umur dia. So orang pun tanya apa owner dia bagi sepanjang hayat spike ni. So dia bagi aloe vera gel. Ini adalah dua testimoni yang masuk dalam rekod dunia tau. So you boleh guna dua-dua testimoni, sangat kuat. Apa yang saya nak tunjuk kat sini, manusia pun boleh aloe vera gel, haiwan pun boleh minum aloe vera gel. So dua-dua ada testimoni yang kuat. Okay. Yang sebelah kanan ni adalah Kiko Kobuna. Ini adalah salah seorang Forever Living punya distributor. Forever Living distributor daripada Japan. Ini masuk umur dia 55 tahun dan ini umur dia 66 tahun. Bayangkan 11 tahun beza, makin muda. Kita orang pernah jumpa Kiko Kubuna ni sebab dia datang Malaysia hari tu, dia nak share macam mana rahsia awet muda dia tu. So inilah apa yang dia amalkan. Rahsia beliau mengambil 2 liter aloe vera gel, 30 tablet bee pollen, 30 tablet bee propolis, 3 scoop Forever Light dan 1 tablet probiotik. Ini sehari ya, bukannya sebulan ya, sehari. Memang dahsyat. Patutlah dia boleh kekal awet muda. Ni testimoni yang you boleh guna, you boleh cerita dekat semua orang. Sebab testimoni ni adalah testimoni real, tak tipu. Right. Next testimoni. Testimoni ni bukan testimoni kesihatan, tapi testimoni kejayaan Forever Living. Sini saya nak share ni. Ni, siapa faham bahasa Jepun kat sini? Siapa boleh translate kat saya yang ni? Okay, tak apalah, saya nak cepat Alright, ini poster sebelah kiri ni, bahasa Jepun ni dia nak cakap apa tau? Dia nak kata 60.1% suplemen di Jepun adalah dimonopoli oleh Forever. So sekarang ni suplemen yang nombor 1 di Japan adalah Forever, di mana 60.1% adalah Forever Living punya. Hebat tak? Dekat Jepun, negara yang paling pesat membangun, paling maju, Forever Living nombor 1 suplemen dia. Siapa yang bersin tu? Alhamdulillah. Terkejut speaker. Alright. Lepas tu yang ke sebelah kanan tu ini dalam bahasa Sweden rasanya. Sweden ni best tau. Dia satu negara yang maju juga, dan saya best sebab negara dia sangat terbuka dengan benda-benda macam ni. Setiap kali ada interview ke, setiap kali ada produk review ke, setiap kali ada apa ke, dia akan masukkan produk Forever Living. Dia sangat, sebab produk Forever ni sangat famous kat sana. Sebab semua selebriti dia makan, semua dia punya atlet makan. So benda ni dah jadi benda yang dah biasa, jadi macam lifestyle mereka di Sweden. Okay, tengok bawah ni. Ini adalah Swedish Health Award. Maksudnya award yang dibagi oleh orang-orang Sweden. Dia buat vote. Vote dia makanan apa, suplemen apa, health boost yang paling bagus. So pada tahun 2017 dia buat vote daripada berpuluh-puluh ribu orang dekat Sweden tu. So mereka telah memberi keputusan iaitu aloe vera gel ni adalah health boost of the year. Dahsyat. Aloe vera gel ni memang dahsyat. Best friend kita ni. Bukan biasa-biasa. Sampai dapat award lagi. Okay. Alright. Ini testimoni kejayaan kita. Aloe vera pun ada testimoni kejayaan. Okay.
Alright, saya dah nak habis dah. So ini adalah aloe vera gel roadmap. Saya nak share kira nasi tambah lah untuk semua yang hadir pada malam ini. Selain kita sihat, selain kita uh, membantu orang untuk lebih sihat, menjaga usus semua. Kat sini saya nak share juga sebenarnya Forever Living ataupun aloe vera gel ni pun boleh memberi poket kita sihat. Ni salah satu contoh dia. Salah contoh dia, saya dah bagi dah roadmap ni. Roadmap ni you boleh follow. First, apa yang you kena buat, you senaraikan 50 hingga 100 prospek. Kategorikan prospek masing-masing tu, ada yang ada masalah kesihatan, ada yang nak slim, ada yang nak cantik, ada yang suka produk sunnah dan etc. So you boleh buat satu column, buat kategori. So prospek-prospek 50 hingga 100 ni masuk dalam kategori yang mana. Lepas tu yang kedua, you berkongsi kebaikan aloe vera gel. Apa yang info-info yang you dapat hari ni, you share kepada mereka secara offline ataupun online. So macam mana nak buat, macam mana nak share, buat demo, kumpul tu seperti poster dan tu semua ni daripada leader-leader, kumpul, lepas tu share. Alright. Yang ketiga, kita kena set target. Set target kat sini saya letak simple je. 1 hari 1 botol. You share 1 hari 1 botol untuk jual dan 30 hari 30 botol. Simple je kan? 1 hari 1 botol, 30 hari 30 botol untuk sebulan. Untung duit kat sini. 1 botol untuk VIP ke atas RM34.65. Banyak ke banyak? Banyak gila. RM34.65 ni macam-macam boleh beli. 1 botol tau. 1 hari. 30 botol, 30 hari. Berapa keuntungan you dapat? RM1,039.50 untuk VIP ke atas. Wow. 1,000 lebih sebotol sehari, 30 botol, 30 hari. You dah dapat cash untung 1,000 lebih. Kalau you rajin sikit, 2 botol sehari, dapat dah 2,000 lebih. You rajin lagi sikit, 3 botol sehari, you dapat 3,000 lebih. You rajin sikit, 7 botol sehari, 30 hari, dapat 7,000. Macam tu je kiraan dia. Best tak best? Okay, make sure you follow lah aloe vera roadmap ni. Dalam masa sama kita sihat, kita berkongsi kebaikan kepada orang lain, kita pun sama-sama sihat poket. Ini adalah salah satu contoh aloe vera gel. Malas-malas pun 30 botol, Masya Allah, betul. 30 botol pun dapat 1,000. Ini baru VIP. Kalau supervisor, kalau assistant manager, kalau manager, Masya Allah. Memang sihat segala-galanya. Sihat badan, kita happy, sihat poket. Alright. Okay. Next slide kita. Alright. Saya nak, ada gambar saya kat sini. Okay, sebelum saya nak habiskan, siapa kat sini yang nak pergi Amerika? Saya, siapa kat sini yang nak pergi Amerika? Ada tak? Right. Okay, sekarang ni saya nak bawa pengalaman semua dekat yang hadir hari ni, sama-sama pergi Amerika. Nak? Okay, video ni saya buat khas untuk kelas malam ni. Siapa yang tengok ni memang beruntung lah. Right, jap. Cuba tengok kita kat mana. Suara Suara Cuba tengok kita kat mana. Suara. hilang.
Hilang. Tekan sikit. Tekan. Okay. Alright, itu saja untuk kelas malam ini. Supaya apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada semua. Welcome to Aloe Vera of America. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Cuba Ash, apa tu, keluarkan balik video tadi yang front page tu. Tak payah play. Yang mana? Depan sekali. Okay. Yang gambar Ash. Okay, biar macam tu. Okay. So semua orang boleh ambil gambar, screenshot dekat handphone ke, dekat laptop ke semua. Ambil gambar JLT kacak tu cepat-cepat sikit. Okay. Susah tau Abang Syarul dengan Cikgu Ayu melayan dia ni. Nak ambil gambar dia ni dekat pokok tu. Nakkan signage tu. Panjang ceritanya. Nak dapatkan gambar short angle ni semua. Ni kat Amerika tau. Bukan dekat Maluri Okey, Alhamdulillah. Terbaik. Okey, ramai yang suka. Terbaik. Angle tu lawa. Ya, Amy. Nanti giliran korang pula pergi Amerika. Tak apa. Abang Syarul dengan Ash sudi ambilkan gambar korang pula. Sebab kita dah pernah pergi kan. Okey, so lepas ni giliran semua pula. Amin. Amin. Okey, so Abang Syarul nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat speaker kita hari ni, sahabat saya, adik saya, office mate saya, downline saya, business associate saya, sebab sekarang ni dia dah berkongsi dengan semua orang. So, jom kita tulis dekat chat room sebagai tanda terima kasih kita kepada speaker kita malam ni. Sekejap, Abang Syarul mute dulu. Siapa yang tak perlu ni, bantu saya mute. Sebab ada announcement kita nak buat ni. Kita mute dulu yang tak perlu. Okay. Alright. So jom kita ucapkan terima kasih kepada okay. Dengan MC dia mute. Kejam betul. Itulah apa ni Cik Rohaya muda ni, speaker kita ni dia mute Abang Syarul. So saya tahu dah perasaan Cikgu KB bila kena mute. Okey, so jom kita ucapkan terima kasih, Masya-Allah, banyaknya ilmu yang kita dapat hari ini. Terima kasih banyak dekat CBM Ash kita. So kita bagi dekat chat room 9333. Jom kita bagi 9333. So tak payah tulis terima kasih tu kan. Banyak huruf nak kena tekan. Tekan nombor je. 2 in 1 9333. Dalam masa yang sama, kami yang tekan 9333 ni nak doakan Eagle Manager Ash kita settle F2D dia tak lama lagi, tak bulan 4 bulan 5, tak bulan 5, bulan 6 tahun ini, insyaAllah, amin. So 933 ni untuk speaker kita, terima kasih sebab seminggu sediakan slide ni, tiap-tiap hari buat sikit, lepas minggu settle. Sebab Eagle Manager Ash dapat giliran hujung bulan, waktu kita semua sibuk nak closing. So dia dah mulakan awal. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sendiri, dah tahun ke-6 buat Forever Living, rasa macam student baru belajar Best Friend Forever Aloe Vera. Saya sendiri pun rasa macam, uish, tak sabarnya. So masa petang tadi kita buat rehearsal, saya rasa macam, cepatlah malam ni nak sharing. Sebabnya saya excited dengan info yang Eagle Manager Ash sediakan daripada cerita tentang aloe vera. Dan saya pun baru tahu bahawa aloe vera tu bukan daripada family cactus. Dia rupanya adalah daripada family lily, sebab dia berair. Dulu saya belajar macam family cactus sebab dia berada di kawasan gurun yang panas dan kering. Okay, so ilmu baru. Okay, dan banyak juga ilmu lain seperti sifat aloe vera. Lepas tu ada lagi tadi yang best tentang video-video.
Lepas tu apa lagi yang best tadi adalah apa ni kita tengok macam mana cara roadmap yang Eagle Manager Ash sharekan dengan anda semua, bukan sekadar minum aloe vera untuk bersihkan usus sebab seram kan. Tengok scope tu endoscope tu. Tengok usus kotor, busuk, lepas tu ada cacing lah semua. So bukan sekadar bersih usus dan nak sihat, tapi Eagle Manager Ash juga buat roadmap aloe vera gel untuk anda semua. Kongsi kebaikan. Jangan simpan sebab tu tanggungjawab. Berdosa kalau tahu benda-benda yang baik tapi kita sorok, sebab kita semua nak orang lain pun sihat juga, especially ahli keluarga dan kawan-kawan keliling kita. Lepas tu Eagle Manager Ash bagi sekali tip, sebotol sehari 30 botol anda dapat 1,000 lebih. Itu baru pangkat VIP, belum lagi pangkat-pangkat supervisor, assistant manager dengan manager. Okey, maksudnya kita buat kerja berfokus. Macam Eagle Manager Ash lah. Dia pilih tajuk malam ni pun berfokus. Dia pilih instead of aloe vera, dia pilih aloe vera gel supaya semua orang start minum, semua orang start sihat dan semua orang boleh start share dan boleh juga buat duit. So duit tu nanti terpulang lah. Nak buat sedekah ke, nak belanja ahli family ke, nak bayar hutang ke. Okay, boleh buat duit di Forever Living. Okey, baiklah. So sekali lagi terima kasih untuk speaker kita malam ini, Eagle Manager Ash. So kita dalam ramai dalam ni ada lebih kurang 69 ke 72 orang tadi. Kita semua doakan supaya speaker kita sihat selalu, dapat boleh kongsi banyak lagi ilmu kepada kita semua. Amin. Dan terus sukses. Tahun 2021 Eagle Manager Ash akan tukar title jadi CBM Ash. Amin. Jom kita bagi amin ramai-ramai. Okey, dan juga apa lagi yang best adalah saya nak umumkan sekali lagi pencapaian Eagle Manager Ash hari ini adalah bermula daripada sebotol aloe berry nectar. Ada sejarah dia kan? Tadi dah dengar kan? Okey, so anda semua pun ada cerita sendiri, ada sejarah sendiri. Besarkan impian dan sampai kita jumpa lagi di minggu hadapan bersama speaker lain dengan ilmu yang best sentiasa. So jom kita buka video, buka kamera, kita ambil gambar beramai-ramai. Lepas tu sebelum keluar seperti biasa, kita akan laungkan slogan Yes No Limit, Go 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 Millionaire sebanyak 3 kali dan semua orang boleh jadi jutawan di Forever Living. 10,000, 20,000, 30,000 sebulan. Nanti dia jadi 50,000 sebulan macam Cikgu Ayu. Lepas tu dia boleh pergi 100,000 sebulan macam CBM Ina. Lepas tu dia boleh pergi 200,000 sebulan macam JLT Yuslida. Semua boleh. Pengsan. Amin. Pengsan. Okay. So siap sedia untuk pening sebab banyak duit. Bila banyak duit pening, kita tak boleh nak makan dah. Kita infak je. Sedekah. Buat surau, buat masjid. Okay. So dream big. Bagi Allah dengar, bagi Allah tahu. InsyaAllah kita akan sampai. Okay, jom. Kita punya FBO semua dah buka video. Okay. Okay, jom. Ash boleh tolong. Maaflah speaker. Speaker kerja dia memang exco kamera. Aili sotong. Semua benda dah pegang. So dialah speaker, dialah next video, dialah yang ambil video, ambil gambar, semua dia. Dia multi purpose. Okay. Okay, ready? Okay, Okay, semua dah ready. buka. Cikgu Ayu ready. Alright, senyum semua. 3, Senyum. 2. Alright, one more. Sekali lagi. Okay, one more. 3, 2. Alright. Okay dah. Okay, so sebelum kita baca laungkan slogan, Abang Syah nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih dekat semua yang join malam ni. Abang Syah tahu ramai yang sibuk hari Isnin ni kan, dengan nak closing lagi semula, tapi tak apa. InsyaAllah ilmu yang you all dapat hari ni sangat bermanfaat untuk esok lusa dan seterusnya. Jangan pernah berasa penat untuk tolong orang lain, jangan pernah berasa penat untuk tambah ilmu sebab semua tu bukan
kesempatan untuk kita. Lagi banyak kita dapat, lagi banyak kita boleh memberi. Dah orang dah menguap dah tu. Okey. Kesian betul dia kan. Bukan anak je menguap, sekarang dia mak pun menguap. So sebelum dia hempas laptop, Siapakah? itulah dia cikgu. Sebelum dia hempas laptop, kan? Sebelum dia hempas laptop, baik abang tutup dulu. Satu. Tak habis terima kasih saya. Terima kasih kepada co-host. Co-host kita hari ini adalah manager Asma daripada Rawang, dan co-host kita yang seterusnya adalah manager local incentive trip Azwan, Haji Azwan, dan saya sendiri. Terima kasih juga dekat JLT Cikgu Ayu kita, Amin. Sebab menganjurkan weekly class setiap hari Isnin. Kita jadi lebih rapat, kita jadi lebih pandai, kita jadi lebih hebat setiap hari Isnin. Okey, terima kasih Cikgu sebab organize event ni. So ada hikmahnya dengan COVID ni. Okey, so jom kita 1, 2, 3. Yes. Yes. No limit. Go, go, go. Millionaire. Yes. No limit. Go, go, millionaires. Yes, no limit. Go, go, go. Amin untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Ash. Terima kasih. Okay, bye. Salam. 15 Syakban. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kita semua doakan sesama kita